Di balik tower Syed Ali Mubarak bin Syed Muhammad Rizwan. Ramai orang yang tak tahu sebab itu adalah nama penuh saya sebenarnya. Ramai orang tahu adalah nama saya adalah orang panggil Ali Putih. Kan? Betul tak? Kan? Permulaan karier saya dalam industri ini amat jauh. Ibarat kata saya bermula daripada A sampai saya pijak ke B dan seterusnya sampai ke huruf yang terakhir. Semuanya rezeki daripada Allah untuk saya dapat benda ni dan saya tidak menjangkakan saya boleh capai apa yang saya inginkan. Tapi perjalanan-perjalanan yang saya lalui untuk sampai ke tahap ni amat di luar jangkaan. Senang cerita, Ali ni dia pandai berdikari. Nah, daripada dia kecil sampailah, daripada dia sekolah menengah sampailah sekarang, dia boleh buat apa saja untuk mendapatkan duit. Dia seorang yang penyayang sebenarnya. And dia ni seorang yang lembut hati tau, mudah menangis semenjak saya kenal dia lah. Mengalahkan perempuan. Kadang-kadang tengok cerita benda boleh nangis. Sama-sama lah kita menangis kalau tengok cerita sedih lah. Di tingkatan 4 saya sudah mula bekerja. Habis sekolah di waktu pagi dan petang saya akan masuk kerja. Sebab saya diajar untuk mencari duit sendiri daripada family saya, untuk mencari duit sendiri. Sebulan saya hanya dapat RM270, RM280 sebab dia hanyalah kerja sambilan. Dan sampai di tingkatan 5, setiap pelajar akan meneruskan pelajaran untuk ambil SPM. Saya juga ambil SPM, tapi pada masa yang sama saya masih bekerja. Ali ni, dia ni memang seorang yang jenis memaksa. So kalau dia kata dia nak waktu tu juga, dia nak. So tak ada siapa yang boleh halang. Sebenarnya kadang-kadang saya ni pun selalu juga bergaduh dengan Ali ni. Baru je bergaduh semalam dengan dia. So kita kena pandai pujuk dia balik lah. Dia memang orang yang kalau dia kata A. So dia tak nak beralih arah ke tempat lain. Yang itu yang mungkin yang ramai orang yang tak tahulah. Bagi saya, sikap memaksa itu yang lain daripada orang yang lain. Sampai mungkin sikap memaksa itu ya dia sampai ke tahap ni. Saya amat meminati bidang unit uniform. Dan saya pernah dapat tawaran untuk masuk pada Maktab Tentera Diraja. Tapi tak kesampaian. Dan saya ada satu peluang untuk saya dapatkan uniform adalah security. Jadi saya bekerja sebagai seorang security. Yang penting saya uniform. Baju saya smart. Tak pernah tengok security paling smart saya, sebab saya amat sukakan unit uniform. Dan sampai satu tahap saya bekerja di syarikat pembuatan alat-alat tandas. Hari-hari saya hanya angkat mangkuk tandas, tidur mangkuk tandas, keluar mangkuk tandas, keluar mangkuk tandas. Tapi dengan gaji lebih kurang dalam 800 setengah. Saya perlu bekerja sebab saya ada satu masalah apabila arwah bapa saya memerlukan duit rawatan yang terlalu tinggi. Sampai satu tahap saya terpaksa berhenti daripada situ dan saya buat pelbagai jenis kerja. Kutip tin, kutip besi, kutip pucuk paku, kutip sayur-sayuran untuk saya jual. Saya salah seorang yang terlibat dalam perniagaan penjualan sayur dia yang mencari ke dalam hutan seminggu sekali dengan pendapatan yang agak tak seberapa lumayan. Jadi perkara yang paling kami tak boleh lupa pada satu hari itu, kita nak mencari sayur di seberang sungai. So, pada keadaan tu sebelum kami menyeberangi sungai tu, keadaan air sungai tu agak masih cetek lagi. So bila kita nak patah balik untuk ke kawasan tempat letak motor, air pun dah
agak laju untuk kami seberang semula lah. So bila dalam air tu, bila dah agak laju, kami agak buntu, tak tahu nak buat apa lagi dah lah. Sampai kami fikir kata kita kena telefon JPAM ni untuk selamatkan kita kan. Jadi bila kita berfikir balik, kita ambil buluh di tepi sungai tu untuk jadikan tongkat menahan air tu untuk kita seberang sungai balik. Kalau katalah kita punya plan kita tu tak menjadi, mungkin dua-dua dah arwah lah rasanya. Saya satu family makan nasi dengan garam sahaja pada tahun 2010. Sebab memang kita tak ada duit. Memang sangat-sangat tak ada duit. Sampai kita terpaksa jual semua kenderaan-kenderaan yang ada. Jual transport, habis. Kita dah tak ada apa, nothing. Tapi bila kita faham dalam kategori kita yang kurang pandai ni, kita perlu ada satu something dalam diri kita yang kita perlu belajar. Kita kena berdikari sendiri. Tapi saya tak patah semangat dalam hidup. Bila kita tak ada duit ni, saya tahu macam mana untuk cari duit. Hanya kita potong pelepah daun pisang pun kita boleh dapat duit. Dengan RM1, RM2 tu, kalau banyak dia jadi beringgit-ringgit. Dan pada masa yang sama, saya dengan ahli keluarga, especially abang saya, kita rapat. Bila kita rapat, kita menghadapi masalah hutang. Hutang yang terlalu banyak sebab bila arwah bapa saya tak ada, kita hilang punca duit. Arwah bapa saya adalah seorang pemandu teksi. Ibarat kata kain sepagi juga, makan pagi, kain petang makan petang. Saya kehilangan arwah bapa saya pada tahun 2009. Dan pemergian dia amat kita rasa lah, sebab pemergian yang tidak disangka-sangka. Itu ada satu pengalaman saya dalam hidup yang saya tahu kita perlu survive untuk hidup hari esok. Bermulanya kerjaya saya di dalam industri seni komedi adalah sebenarnya saya tak nak masuk pun. Saya hanya memandang duit untuk survive dalam family. Pada tahun 2009, uji bakat program komedi dibuka. Saya tak menjangkakan untuk jadi seorang artis, jadi seorang yang terkenal, tak. Saya hanya memandang price yang ditawarkan dalam pertandingan tu, RM100,000. Saya bermula bersama dengan abang saya. Mungkin ramai yang tak tahu siapa abang saya. Abang Bocik is abang saya. Memang abang kandung saya. Saya interview ataupun audition kali pertama di Kuantan dengan berbekalkan RM40. Pada masa tu kita audition dan tak dapat. Memang tak dapat. Jadi saya tak tahu macam mana nak buat. Bila waktu break, semua lapar kan, dah tengah hari kan. Kita hanya tinggal duit betul-betul tambang balik untuk kita survive. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kami 4 orang. Saya dengan kawan dan juga abang saya beli sebungkus nasi ayam dengan harga RM4.50. Kita orang cubit-cubit sikit seorang 4 orang. Yang penting kita orang isi, sebab kita nak naik second audition. Kita berani tunggu untuk second audition. Dan second audition tu pun hampa. Dan kali ketiga saya cuba di Kuala Lumpur. Dan kali ketiga tu alhamdulillah, di situ rezeki saya. Memang dah tertulis untuk saya terpilih untuk di Kuala Lumpur. Saya balik kat rumah, saya cakap dengan family saya, kita dah menang RM100,000. Padahal hakikatnya saya baru lepas audition, belum confirm masuk TV. Saya dah cakap menang RM100,000. Kita menang, kita mesti menang. Dan saya pergi bila lapor diri ke dalam tu untuk audition yang terakhir di Astro, hampa. Dan di tahun kedua tu baru saya dapat untuk peluang untuk masuk lagi sekali. Dan peluang tu saya tak sia-siakan.
Saya audition, saya buat yang sebaik mungkin dan saya terpilih di Kuala Lumpur juga. Dan kali kedua saya sampai ke shortlist di Astro. Dan di situ saya berbekalkan lebih kurang dalam 40 ke 50 ringgit untuk sampai ke tempat kita last audition Astro. Dan akhirnya kita berjaya. Bila kita berjaya, saya rasa macam ini adalah untuk kita menang dan kita dapat duit. Saya tak terkejar pun untuk menjadi seorang artis. Saya hanya kejar duit untuk saya bawa balik, untuk saya survive family saya. Cerita yang kami perform di depan juri, time tu saya ingat lagi juri saya Sheila Rosli, Abang Satya dan juga Abang Afrin Syauqi. Saya tak pernah jumpa diorang dan itu adalah kali pertama. Mungkin saya gugup dengan abang saya ataupun saya takut. Cerita pertama kami yang kami perform tu seperti cerita yang tak ada komedi langsung. Dan apa yang keluar daripada juri adalah busuk bro. Tapi saya masih berpeluang sebab kita perlu perform sebanyak 2 story untuk kita perform. Dan kali pertama adalah gagal. Senang cerita dah memang gagal. Jadi cerita kedua tu kami perlu perform esok harinya. Dan kami pulang ke tempat penginapan. Saya balik ke tempat penginapan dengan kepala otak yang agak serabut. Saya tak tahu apa benda saya perlu buat besok. Sebab besok tu adalah tajuk yang diberi secara spontan. Saya tak tahu apa benda. Spontan ke apa ke saya tak tahu. Sebab saya hanya datang dengan cerita yang saya buat tu. Tapi saya perlu buatlah untuk esok tu. Dan sampai satu tahap kami bertumbuk malam tu. Saya bertumbuk dengan dia. Saya bertumbuk sampai dah tahap baling semua dah. Apa yang ada atas meja memang saya dah baling. Sebab jawapan dia hanya satu, besok-besok punya cerita lah. Ini hari dah tidur-tidur lah. Jadi saya ingat time tu yang datang untuk mendamaikan kami adalah kumpulan Shiro. Dia kata relax, peluang masih ada. Duduk down and then prepare, esok kita perform. Bila abang saya bangun, saya prepare. Okay, lock, besok kita buat ni. Saya cakap buat lock ni. Rupanya yang saya buat yang baling-baling tu, itulah story yang saya dapat. Bila besok kita pergi, tengok kumpulan-kumpulan lain dah masuk ke dalam bilik tu, keluar dengan senyum. Yes, dapat. Saya dah jadi buntu. Dan pada masa tu abang saya cakap, jom kita balik. Tak payah masuk, kita balik, jom. Dia kata banyak-banyak cerita, aku percaya kau. Tapi cerita ni aku tak percaya kau. Saya cakap, sabar. Kita boleh buat. Saya berani cagarkan jari saya pada abang saya. Saya cakap, kalau kita tak dapat, kau kerat jari aku. Sebab juri gelak tak berhenti. Kau kerat jari aku. Jangan yakin sangat, Li. Dan bila pemilihan last tu, kita dapat. Juri yang sama, Abang Afrin Syauqi, dia beri saya kata 2. Sama ada kalau abang pilih salah seorang daripada korang 2 adik-beradik, siapa yang nak masuk? Dengan secepat mungkin saya yang jawab, abang ambil abang saya masuk. Kenapa kau suruh abang kau masuk? Saya terpaksa jawab, abang saya gemuk. Dia susah untuk dapat kerja. Dia nak dapat kerja, memang tak ada company yang nak ambil. Contoh badan gemuk ni memang tak ada. Macam saya kurus, saya boleh teruskan kerja saya dengan security, dengan kerja kilang-kilang, macam mana saya boleh kerja. Tapi jawapan yang sama keluar daripada Afrin adalah, kalau macam tu abang tak ambil dua-dua. Dua-dua abang tak ambil. Senang. Jadi bila di tahun kedua, di juri yang sama, kami dua-dua dipilih berbanding dengan tahun yang mula-mula. Dan daripada situ saya cakap, ini peluang kita. Ini peluang kita menang duit. Artis nombor 2, duit nombor 1. Sebab kita bawa balik harapan mak yang mengharapkan kita bawa balik kejayaan. Mak saya hanya mampu menangis sebab anak dia terpilih untuk masuk. Nak bantu daripada segi duit memang tak ada. Saya tahu mak saya tak ada duit.
Cuma yang dia pesan kat saya, gunakan kelebihan yang Tuhan bagi. Ini peluang, biar orang sekeliling nak cakap apa, kau dah sampai kat tempat ni. Jadi saya pun nak masuk ke dalam pintu tu, kawan saya yang bawa kereta tu, yang sama-sama bawa kita audition, saya salam dia. Dia cakap, aku tak dapat apa nak bantu. Aku bangga kau masuk dua-dua beradik. Aku hanya ni je dapat bantu kau. Bila dia salam saya tengok kat tangan dia 100 dia bagi saya. Saya perlu survive selama 3 bulan dengan duit yang ada. Dan akhirnya di minggu ke-7 kami tersingkir. Bila terkeluar, saya tak mampu nak bercakap dengan semua orang yang sekeliling. Saya hanya diam, tahan, tunggu balik ke bilik penginapan. Untuk apa? Untuk saya menangis sepuas-puasnya. Sebab harapan mak saya hancur. Saya dengan sekuat hati saya menangis. Saya cakap, it's gone, habis. Dah tak ada dah. Tak payah kejar duit yang kita nak kejar tu. Memang tak dapat. Dijadikan rezeki pada tahun 2013. Satu lagi program komedi buka. And then saya pergi. Bila saya pergi dengan partner yang sama, abang saya juga, kita pergi audition. Kali pertama kita terus dapat. Sebab time tu kita dah ada mood untuk kita naik atas pentas. Kita dah tahu apa kita nak buat. Bila dapat, kita untuk minta di bawah penjagaan senario time tu. Rupanya kita perlu di shortlist lagi ke dalam bilik untuk menjadikan siapa anak didik dia yang perlu yang ataupun layak untuk digelar anak didik. Dan audition yang pertama itu juga gagal. Saya pun tak apalah, dah halang-halang sampai, kita tunggu. Bila kita tunggu, kita perform and then gagal. Saya dah tak tahu apa benda saya nak buat dah dalam bilik audition tu. Bila saya buat, saya fight untuk main komedi kat situ, saya dapat. Dan saya terpilih, walaupun saya bukan dengan partner saya, tapi kami di bawah satu sifu yang sama. Nasib saya kurang menyebelahi. Di separuh akhir saya tersingkir. Kemudian saya tersingkir dan abang saya dah ke final. Saya cakap, okey tak apa, kau dah pergi final. Ingat, walaupun kita lain kumpulan, poin kita pertama adalah duit. Kemenangan untuk kita bawa balik untuk keluarga. Okey. Dan kecewa lah, tersingkir. Bila dah tersingkir separuh akhir, memang kecewa. Sampai untuk training yang terakhir bersama dengan kumpulan yang pergi final, saya hanya ikut. Tak masuk, dah habis tersingkir, kita hanya ikut. Dan sampai di satu kedai di bawah shopping mall tu, ada satu kedai suit. Saya ingat time tu, kedai suit tu, cantik kedai suit tu. Saya cakap, wow, cantiknya baju ni. Sebab saya hanya pakai t-shirt yang sama selama 3 bulan. Saya tak perasan yang Abang Afrin Syawki belakang saya. Ini memang betul-betul saya akan ingat benda yang dia buat pada saya ni. Saya akan ingat sampai saya mati. Saya berdiri depan tu cermin, dia cakap dengan saya, Ali minat ke baju macam ni? Dia cakap. Saya cakap, minat bang, tapi mustahil untuk saya pakai baju ni. Saya takkan dapat pakai baju ni. Dia kata, okey lah. Tapi memang tak nak ke? Dia cakap. Saya pun cakap, siapa yang tak nak bang? Tapi tak apalah bang. Nanti kalau saya ada duit, saya beli. Saya akan pilih warna yang saya tengok ni. Okey. Selang sehari, dia telefon. Dia cakap, adik-adik abang datang office. Abang ada benda nak bincang sikit, dia cakap. Saya pun datang office. Saya datang office, dia kata, boleh ukur adik-adik saya ni tak? Dia cakap. Dia cakap kat seorang Cina. Saya cakap, ukur apa ni bang? Ni toke Cina yang kau tengok kedai baju hari tu, dia cakap. Saya cakap, siapa bang? Ni toke Cina tu. Baju yang kau tengok kat cermin tu, dia datang ni nak ukur untuk kau. Saya terus berhenti kat situ. Saya cakap, abang panggil Cina ni untuk tempah baju saya? Yes, untuk kau, untuk adik-adik abang, semua abang tempah. Saya pun tak mampu cakap. Saya cakap, saya akan ingat apa yang abang buat kat saya hari ni sampai bila-bila.
Saya dengan harga baju tu 2,500. Harga dia. Saya ukur baju tu dengan keadaan yang sebab. Saya cakap, dia boleh keluarkan duit beribu-ribu untuk beli baju yang saya tengok depan cermin. Saya cakap, benda ni agak mustahil untuk saya dapat. Abang nak minggu depan satu kumpulan abang yang perform di final, adik-adik abang semua pakai suit. Saya datang hari final, kita pakai semua suit. Perform di atas pentas, walaupun saya tak perform, tapi dia panggil semua kita naik dengan pakai baju yang ditempahkan untuk kita. Daripada situ, saya pegang, satu hari aku akan dapat apa yang dia cuba beri pada aku hari ini, aku akan sampai tahap yang dia beri. Abi, saya nak Abi tahu yang sayangkan Abi, cintakan Abi sampai bila-bila. Dan saya harap Abi pun macam itu juga. Apa yang jadi, apa yang kurang, apa yang terlebih, kita perbaiki. Sayang dengan anak, sentiasa support apa jua yang Abi buat untuk keluarga kita. Ali, aku doakan kau berjaya dan kau dapat apa yang kau inginkan. Aku mewakilkan kawan-kawan semua akan support kau dah dari dulu sampai bila-bila.